Assalamualaikum and hello everyone. Okay, for today's video, we're going to learn about impulse and impulsive in English, or in Malay we call it as impulse and daya impulse. This is chapter 2.1 in physics form 4. Okay, let's get started. Okay, kandungan dalam video kali ni, yang pertama kita kena tahu objektif pembelajaran kita. Yang kedua, misconception yang student atau kita sendiri selalu buat. Yang ketiga, hukum Newton ketiga. Yang keempat, impuls dan daya impuls, iaitu konten utama dalam video kali ni. Yang kelima, kesan lajak kepada impuls. Kesan lajak means masa, kesan masa kepada impuls, dan juga yang terakhir adalah ciri-ciri keselamatan kereta. Okay, first content, objective. Okay, first kita perlulah tahu untuk berkomunikasi, untuk menerangkan impuls dan daya impuls, dan juga dapat menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls after kita learn about this topic. Okay, misconception. Okay, kita tengok kat Jeff ni kan, dia cakap, hey, did you know that carrot is good for your eyesight? And then this boy letak carrot dekat mata dia. This is the meaning of the misconception. Okay. Okay, untuk misconception dalam subtopik impuls dan daya impuls ni, kita selalu keliru antara perbezaan antara definisi dan juga aplikasi impuls dan daya impuls. Dan yang kedua, misconception tentang hubungan masa dengan impuls dan daya impuls. Sebab kita akan tengok dua, kalau masa berkurang, daya impuls jadi macam mana. Kalau masa meningkat, daya impuls jadi macam mana. Macam tu. Okay, untuk konten yang ketiga, Newton Third Law. Sebelum kita belajar impuls dan daya impuls, kita kena tahu Newton Third Law dulu. Okay, so hukum Newton ketiga adalah untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Jadi kita tengok ni, kalau kita duduk atas kerusi kan, our body exert a downward force on the chair. Okay, dia macam body and the force macam ni, tapi the chair also exert an upward force on the body. Macam tu. Okay, next. Okay, untuk kandungan yang keempat, iaitu main things in our pembelajaran, iaitu impuls dan daya impuls. Kita tengok dulu video tentang aplikasi atau situasi yang sentiasa kita lakukan dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan impuls dan daya impuls. Okey, situasi yang pertama adalah penggunaan antan dan lesung. Bagaimana makanan boleh dihancurkan dengan mengaitkan impuls dan daya impuls. Okey, next video kita akan tengok bagaimana ciri-ciri keselamatan kereta diciptakan untuk mengurangkan daya impuls.
Okey, jadi kita dah tengok video tadi. So, kita akan pergi dengan lebih mendalam lah tentang impuls dan daya impuls. Okey. So, impuls adalah perubahan momentum. So, bila kita tengok momentum, means sebelum ni kita dah belajar momentum. So, kita kena faham dulu apa itu momentum dan kita boleh masuk impuls. So, perubahan means delta kan? So, delta is bila momentum akhir tolak momentum awal dapatlah impuls. Okay, untuk daya impuls adalah kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Okay, so sekarang ni T dekat sini. Tapi kalau untuk daya impuls, kita divide by T. Okay, macam tu. Okay, next kita akan tengok kesan ikut lajak atau masa T ke atas magnitude impuls. Okay. Daya impuls F bergadar songsang dengan masa sentuhan T dalam satu pelanggaran. Sebab apa? Macam kita tahu tadi, F is equal to MB equal to MU over T kan? So, dia akan jadi bergadar songsang. So, bila F ditingkatkan, T akan berkurang. So, kita tengok sini, masa sentuhan panjang, daya impuls berkurang. Dia jadi bergadar songsang. Kalau masa sentuhan singkat, daya impuls bertambah. Okey, sebelum tu, sebelum kita pergi situasi-situasi yang melibatkan impuls dan impuls, kita kena tahu unit impuls. So, unit impuls adalah and second atau kg meter per second. Okay, untuk daya impuls, unit dia adalah N sahaja. Okay. Okay, next kita tengok situasi di mana daya impuls perlu dikurangkan. Okay, yang pertama, lompat tinggi. Yang kedua, lompat jauh. Yang ketiga, atlet yang menggunakan parachute semasa mendarat. Okay. So, macam mana kita nak explain? Okay, first, bila kita perasankan lompat tinggi akan menggunakan tilam tebal kerana apabila atlet jatuh ke atas tilam tebal, masa hentaman dapat dipanjangkan. So, T akan ditingkatkan. Maka, daya impuls yang dihasilkan akan daya impuls F saja akan dikurangkan. Okay, dengan itu, ia dapat mengelakkan atlet mengalami sebarang kecederaan akibat daripada daya impuls. Sama juga dengan melompat jauh. Bila seseorang atlet lompat jauh mendarat di atas pasir, ini dapat memanjangkan masa hentaman sewaktu pendaratan sebab kita tengok dia akan bend dia punya knee kan. So, bila dia bend dia punya knee, T akan meningkat. Masa hentaman akan ditingkatkan and then maka daya impuls dapat dikurangkan. So, bila atlet lompat tinggi, diorang dapat mengelakkan kecederaan. Okay, yang ketiga, atlet payung terjun membengkokkan kaki juga, sama terms dengan sama explanation dengan lompat jauh, akan membengkokkan kaki semasa pendaratan di atas tanah. Oleh itu, ia dapat mengurangkan daya impuls kerana memanjangkan masa hentaman kaki dengan permukaan tanah. Macam tu. Okay, next. Untuk situasi yang sama juga, kita sambung yang tadi, daya impuls perlu dikurangkan seperti bila ada berlakunya kemalangan. Okay, kita perlu kurangkan daya impuls dengan meningkatkan masa hentaman ni. Kenapa? Bagaimana kenderaan boleh mengurangkan daya impuls dengan memanjangkan masa hentaman. So, nanti kita akan tengok ciri-ciri keselamatan kenderaan after this. And this one, telur pula
bekas telur ni diciptakan lembut, okey, supaya masa hentaman dapat ditingkatkan. Contoh, kalau dia nak jatuh atas lantai kan, masa hentaman dapat dipanjangkan and then daya impuls dapat dikurangkan. So, telur tidak mudah pecah. Okey, nanti kita akan tengok video. Kita akan buat sedikit eksperimen ringkas bagaimana bekas telur ni dapat dibuktikan. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat macam eksperimen ringkas lah apa yang ada kat rumah. Sepatutnya kita ganti dengan telur, tapi kita tak nak guna telur, so kita guna tanah liat ni. Kita buat dua. Satu, kita akan baling ke dalam bekas telur yang direka khas untuk telur. Satu lagi kita baling atas lantai. Beza dia, bekas telur dia akan memanjangkan masa impak dan mengurangkan daya impas, sebab tu telur tak pecah. So kalau kita baling yang ni atas permukaan yang keras macam ni, dia akan mengurangkan masa impak dan meningkatkan daya impas. Sebab tu telur boleh pecah kalau kita baling atas permukaan keras. Okay, so kita buat yang ni, kita baling atas ni, tapi make sure dia punya ketinggian sama lah. Tapi yang ni kita nak tengok je. Tak masuk ya. Okay, dia macam elok lagi lah macam tu. So kalau yang ni kita baling, tengok, tu dia macam kalau dikata kalau ni telur dah pecah lah macam tu. Okay. Okey, untuk situasi yang seterusnya di mana daya impuls perlu ditingkatkan. Okey, daya impuls ditingkatkan. So, maksudnya masa hentaman perlu dikurangkan. Okey, first penggunaan tanah lesung. Tadi kita dah tengok video, tak apa. Jadi kita explain, kita go through dulu. Yang kedua, ahli karate yang mampu memotong kepingan kayu. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Dan juga bagaimana paku dapat dipukul masuk ke dalam kayu dengan menggunakan this one. Okay. Okay, so sekarang ni kita pergi contoh yang pertama, tanah lesung. This one lesung, this one is tan. Okay, makanan dalam ni boleh dihancurkan apabila kita mengurangkan masa hentaman antara dua objek ni. Okay, kita kurangkan masa hentaman and then daya impuls boleh ditingkatkan. So, makanan boleh dihancurkan. Okay, situasi kedua, ahli karate memotong kepingan kayu tu. Okay, bila tangan dihayungkan, semasa tangan dihayungkan tu, dia kena cepat lah untuk memotong kepingan kayu tu supaya daya impuls yang dihasilkan tu tinggi dengan mengurangkan mengurangkan masa hayunan tangan tu. Okay, so maka daya impuls yang besar yang dikenakan ke atas kepingan kayu akan menyebabkan kayu pecah. Okay. Okay, yang ketiga sama juga konsep dia. Paku kan. Sorry. Sekejap. Okay. Bila kita pukul laju-laju kan. Bukan kita pukul slow-slow, sebab bila kita pukul laju-laju, dia akan menghasilkan daya impuls yang besar. So, paku bolehlah masuk dalam papan apa-apa. Okay, masa laju ni maksudnya kita pukul masa hentaman paku ni dengan pemukul tu laju, cepat. So, dia akan menghasilkan daya impuls yang tinggi. So, paku pun boleh masuk ke dalam papan. Okay.
Okay, untuk terms yang mudah diingat atau orang panggil ayat untuk yang correct way untuk explain dalam exam. Contoh saya bagi dalam ahli karate ni kan. Okey, kita cakap ahli karate mampu memotong kepingan kayu yang tebal dengan menggunakan tangan. Tangan perlu dihayun dengan pantas sebelum menghentam kepingan kayu. Poin kedua. Poin ketiga, sebaik saja menyentuh permukaan kayu, tangan diangkat dengan cepat. Maka impuls yang besar dikenakan ke atas kepingan kayu dan menyebabkan kayu pecah macam tu. Kita kena pandai berayat lah dalam exam. Okay. Konten yang kelima iaitu ciri-ciri keselamatan kereta. Tadi kita dah tengok video kan. Kalau kita tengok dia ada airbag, zoom mudah remote yang kat depan tu. Okay. Macam mana kita nak relate dengan impuls dan daya impuls? Okay, kita boleh tengok dalam kereta ada beg udara, zoom mudah remuk, tali pinggang keledah, penghadang kepala, cermin hadapan pecah berterabur, tayar berbunga, sistem brake ABS dan juga bumper. Okay, so zoom remote kita nak kaitkan dengan impuls dan daya impuls. Remuk meningkatkan masa tindak balas pelanggaran semasa berlakunya kemalangan. Masa tindak balas ditingkatkan, yang menyebabkan daya impuls dikurangkan, seterusnya menurunkan risiko kecederaan apabila berlaku kemalangan. Yang kedua, tali pinggang keledah. Menghalang penumpang daripada terumbang ke hadapan atau keluar kenderaan apabila kenderaan dihentikan dengan mendadak. This one is inertia actually, sebab kita kan tendensi untuk ke depan ikut arah kenderaan kan kalau inertia. So tali pinggang keledah ni dapat menghalang penumpang untuk terumbang ke hadapan. Okay, beg udara untuk memanjangkan masa hentaman. So maka daya impuls dapat dikurangkan, dan penghadang kepala mengurangkan kesan insan ke atas kepala semasa hentaman daripada belakang. This one actually sama dengan tali pinggang keledah lah in term of explanation. So cermin depan anti pecah dan berselerak. Sebab apa perlunya cermin yang berselerak? Sebab cermin pecah berterabur dan berbentuk tumpul. So dia akan melindungi penumpang dan pemandu daripada luka. So bumper memanjangkan masa hentaman semasa pelanggaran. Memanjangkan masa hentaman maksudnya T ditingkatkan. So maka daya impuls dapat dikurangkan. Ingat T tinggi, daya impuls rendah. Okay, tayar berbunga menambahkan daya geseran pada permukaan jalan raya semasa cuaca hujan. Dan yang terakhir adalah sistem anti-braking atau kita panggil ABS untuk membantu pemandu memberhentikan kenderaan tanpa menyebabkan brek terkunci. Ini adalah antara ciri-ciri keselamatan yang ada dalam kenderaan kita. Okey. Sekarang kita pergi kepada quiz. Okey, ringkas je sebab tajuk ni ringkas tapi kita kena faham in term of kenapa daya impuls perlu dikurangkan, kenapa daya impuls perlu ditingkatkan, dan kena explain dengan dalam correct way macam tu. Okay, dalam gambar ni beg udara direka untuk apa? Okay, untuk A mengurangkan momentum, bukan, sebab kita belajar sekarang ni impuls dan daya impuls kan. Okay, menambahkan daya impuls. Betul ke? Menambahkan daya impuls nanti penumpang akan cedera. Memanjangkan masa pelanggaran T tinggi, so F kurang, daya impuls kurang. Mengelakkan pemandu ditumbang ke hadapan, this one is inertia. So, apa dia? C, memanjangkan masa pelanggaran. Okay, next untuk question 2. Okay, basically saya buat 2 soalan je untuk quiz sebab subtopik ni senang actually, tapi kita kena faham in term of explanation dengan gunakan formula impuls dan daya impuls tu. Okay, sebab dia
satu topik ni boleh je keluar dalam paper 2 bahagian B kan, yang untuk reka cipta tu. Okay, if you are form 4 or form 5, you know. Okay, so untuk raja di bawah menunjukkan sebuah kotak berjisim 55 kilo. So mass is 55 kg. Dijatuhkan dari sebuah helikopter sejurus sebelum menyentuh tanah. Sejurus sebelum menyentuh tanah, laju kotak ialah 12 meter per second. Okey, sebelum menyentuh tanah ni, U curvy. Okey, maksudnya sebelum dia menyentuh tanah. Tanah jauh lagi kat bawah ni. Okey, sejurus sebelum menyentuh tanah maksudnya V lah, sini U. Okey, so means U dia kosong. U kosong. V is 12 meter per second. Kotak itu berhenti dalam masa 2 saat. 2 saat. Okey, 2 second selepas menyentuh tanah. Okey. Berapakah magnitude daya impuls F yang bertindak ke atas kotak itu? Okey, so ingat formula dia, F is equal to mv tolak mu per t. So kita substitute je. 55 12 tolak 5540 per 2. Okey, so 1 6. 55 darab 6 330 dan so jawapan dia B. Senang je kalau kita faham. Okey. Okay, sebelum kita end video ni, tak jasa baik para untuk isi exit survey ni. Nanti saya letak link dekat bawah, description bawah. Sebab kalau korang isi ni, saya boleh improve lah my teaching in the future. Okay, this one is the resources yang saya rujuk, Mr. Ham Fizik, Cikgu Sazali Blogspot. This one untuk quiz tadi, banyak soalan exam lah, paper fizik lah dari macam-macam negeri. Tutor Sophie dengan Cikgu Sains. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.